Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Zamri dalam Berita Pagi. Baik, kita mulakan dengan perkembangan ini. Malaysia menerima sokongan dan iktirafan mengagumkan daripada para pemimpin industri dan perniagaan di Jerman. Ini dengan pelaburan berpotensi bernilai 45.4 bilion ringgit. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sokongan dan iktirafan itu turut diterima daripada kalangan pemimpin politik. We have registered a very impressive support, commitment not only among political leaders, very fast for the German government, the Chancellor, to invite me and the team to come and giving the honour and recognition to Malaysia, which is relatively much a smaller economy, much smaller country. And the exchanges have been very frank, very fruitful, wide-ranging. And then the support by the captains of industry, Zafrul said, quite rare. And you have impressive array of chieftains, industry captains from large conglomerates coming, meeting us. Some we meet in the group, some we meet individually. And these exchanges have been extremely useful for us. Beliau berucap pada majlis makan malam bersama diaspora Malaysia di Jerman. Ketika menjawab soalan dalam majlis berkenaan, Datuk Seri Anwar Ibrahim beri jaminan isu berkaitan hak kanak-kanak yang lahir di luar Malaysia sedang ditangani kerajaan. Jelas beliau, Kabinet telah bersetuju untuk membawa usul mengenai pindaan terhadap perkara 14-1-B Perlembagaan Persekutuan berkaitan hak-hak kewarganegaraan bagi kanak-kanak yang lahir di luar negara ke Parlimen bulan ini. You must follow the development in Malaysia. Yes, I know. Your question is now overtaken by events. We have announced that we are tabling the motion next week, most likely, because the issue is the parent. In the present constitution, for decades, parent means father. Yes. Now we realize that it's not right. Yes. So parents mean father and mother. Menyentuh mengenai kebimbangan kebanyakan rakyat Malaysia di luar negara berdepan kesukaran mengundi dalam dua pilihan raya umum yang lalu. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah diarah untuk meneliti perkara tersebut. Pelaburan berpotensi bernilai 45.4 bilion ringgit berjaya ditarik hasil mesyuarat meja bulat Perdana Menteri bersama 38 kapten industri dan pertemuan bersemuka dengan 5 syarikat utama di Jerman. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tunku Abdul Aziz berkata, pelaburan berpotensi itu merangkumi projek baru serta projek keluasan dan pelbagaian. Dan potensial pelaburan ini merangkumi penambahan pelaburan yang sedia ada dan juga pelaburan baru. Dan pelaburan-pelaburan ini dalam sektor semiconductor, aerospace, medical devices, chemical dan juga perkhidmatan. Dan melalui sisi libat urus bersama-sama dengan syarikat-syarikat yang kita jumpa pada hari ini menunjukkan keyakinan mereka terhadap polisi-polisi kerajaan, kestabilan politik juga, dan mereka juga memang dah lama di Malaysia, dah setengah tu dah hampir 50 tahun. Pelajar sekolah mungkin tidak akan dilibatkan dalam program latihan khidmat negara PLKN 3.0 yang bakal diperkenalkan semula. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata perkara itu sedang dipertimbangkan untuk disesuaikan dengan peringkat umur peserta. Jelasnya ketetapan mengenai peserta PLKN masih dalam peringkat rundingan dan belum dimuktamadkan. Program yang berasaskan 80% latihan, ketenteraan dan 20% modul kenegaraan itu dijadual dilaksanakan tahun depan. Kita sedang masih berunding. There are two component of the latihan. Satu kenegaraan, satu lagi ketenteraan. The curriculum untuk kenegaraan akan
bincang bersama dengan pihak KPT sebab dalam tu ada elemen perpaduan dalam masyarakat dan sebagainya. Itu kita beri perhatian. Dan kemudian aspek-aspek ketenteraan memang akan dibuat oleh Kementerian Pertahanan. So kita masih lagi sedang berunding, tapi tak mungkin akan dibuat tahun ni, mungkin tahun depan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan projek pembinaan kapal tempur pesisir LCS dijangka siap 85% menjelang November depan. Dan setakat Januari lalu, projek tersebut telah mencatatkan kemajuan 67.57%. Walaupun kapal dah siap 85%, dia tak complete kerana dia belum melalui trial. Because trial itu adalah sebahagian daripada elemen yang 4. So kena faham. Ini soal bina kapal. Dan akan ambil masa 2 tahun untuk buat sea trial. 2 tahun. Sebab itulah kita kata bila semua ini dah dicapai dan dilakukan, maka kita jangka kapal pertama LCS itu ditauliahkan pada tahun 2026. Dan kapal-kapal yang lain pada akhir tahun 2024 ni, untuk LCS 2 pada tahun 2024 dia akan capai 78%, 78.17%. LCS 3 61.48%. LCS 4 53.40% dan LCS 5 44.11%. Kementerian Pendidikan tegas dalam memastikan isu akses pendidikan anak-anak diberi perhatian. Menterinya Fadhil Siddiq berkata, ketika ini pihaknya sedang giat membuat penambahbaikan di semua sekolah termasuk prasekolah. Ini dalam memastikan prasarana dan pembangunan sekolah lengkap supaya proses pembelajaran dan pengajaran berjalan lancar. Katanya kementerian berkenaan juga sedang bekerja keras untuk memastikan tiada anak-anak yang tercicir dalam mendapatkan akses pendidikan. Kita dari segi enrolment untuk skor rendah kita dah capai, maknanya yang kita sebut sebagai pencapaian sejagan iaitu 98-99%. Dari segi sekolah menengah lebih kurang 95%, kita kena kerja keras lagi untuk sekolah menengah, dan juga untuk prasekolah yang saya fikir inilah dia antara reformasi pendidikan yang sedang kita lakukan ketika ini, membuat peluasan di prasekolah. So dalam ucapan tadi saya tegaskan kita sedang membuat peluasan-peluasan di semua sekolah kerajaan khususnya untuk prasekolah. Dakwaan Human Rights Watch kononnya kerajaan Malaysia menindas pelarian dan warga asing dengan menempatkan mereka di depo tahanan imigresen yang sesak dan berlaku kes kematian adalah tidak benar. Tegas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, NGO hak asasi manusia itu gagal kemuka sebarang bukti berhubung tuduhan berkenaan. PSC Parlimen diketuai Selayang telah memanggil KDN Jabatan Imigresen untuk menjawab persoalan. Begitu juga HRW ini diminta memberi keterangan. Saya dipahamkan dalam keterangan itu ketika diminta pembuktian di mana torture berlaku, di mana kes kematian, kem mana, di Berkenu, di Belantik, di Semenyih, di Pekan Nenas, di Tawau, di Bido, 20 kem di mana torture berlaku dan di mana kematian berlaku seperti disebut. Satu cebis bukti pun tak dapat mereka kemukakan, tapi laporan telah mereka syarah satu dunia. Sehingga 7 Mac lalu, 13,635 tahanan direkodkan di semua 20 depo imigresen seluruh negara. Angka itu lebih rendah berbanding kapasiti sebenar yang mampu memuatkan 20,650 tahanan. Berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah.